Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi hari ini saya nak kongsikan berkaitan dengan satu peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang boleh dikatakan salah satu kegembiraan kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ni kebanyakan dalam kalangan kita ni memang dah tahulah peristiwa ni. Cuma saya nak kongsikan juga pada hari ini, mungkin ada dalam kalangan kita ni ada yang tahu dan ada yang mungkin dah lupa. Jadi kita akan recap balik sedikit sebanyak peristiwa berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj. Jadi bila kita dah masuk dalam bulan Rajab, maka kita akan datang satu bulan lagi, itu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, dan di antara bulan-bulan yang banyak ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bulan Rajab juga ada salah satu peristiwa yang sangat besar yang berlaku kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini secara automatik mengangkat status Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berbeza dengan nabi-nabi yang lain, iaitu di Isra' dan di-Mi'rajkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan nabi kita juga bila dikumpulkan ke semua para nabi yang para rasul, maka nabi kita iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk menjadi imam pada ketika itu. Jadi bilakah berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj ni? Kalau kita tengok pandangan para ulama mengatakan 20 Rejab, itulah yang diamalkan dalam masyarakat kita itu di Malaysia. Cuma ada perbezaan berapa bulan dalam bulan Rejab tu. Ada pandangan para ulama mengatakan 5 tahun selepas kerasulan sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan 6 bulan sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah, dan ada juga pandangan mengatakan peristiwa Isra' wal Mi'raj ni sangat dekat dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan Isra' wal Mi'raj ni merupakan mukjizat Nabi yang kedua terbesar yang berlaku sepanjang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Al-Quran. Kerana ada ulama mengatakan yang pertama ataupun mukjizat yang pertama adalah Al-Quran. Mukjizat yang terbesar yang kedua adalah Isra' wal Mi'raj. Isra' wal Mi'raj ni berlaku selepas mana ataupun bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diboikot oleh masyarakat Mekah pada ketika itu secara keseluruhan. Sehingga kan pemerintahan Mekah pada ketika itu mengeluarkan macam amaran lah kepada kesemua masyarakat Mekah supaya sekiranya ada dalam kalangan kamu ni ataupun dalam kalangan siapa-siapa yang ada urusan dengan keluarga Muhammad, maka dia akan dikenakan hukuman. Secara automatik Nabi dan keluarganya diasingkan dalam masyarakat Mekah pada ketika itu, sehingga kan jual beli, urusan berniaga, perkahwinan dan sebagainya, kesemua urusan yang melibatkan keluarga Muhammad maka terpaksa di stop, terpaksa diberhentikan, dan jangan ada satu jaringan langsung dengan keluarga Muhammad. Dan perkara ini, peristiwa ini berlaku sepanjang 3 tahun, sehingga kan ada dalam kalangan keluarga Nabi yang makan kayu kering, dan ada dalam kalangan keluarga Nabi makan akar-akar kayu sahaja kerana saking laparnya pada ketika itu, kerana bekalan makanan susah nak dapat, kerana mereka ni betul-betul diasingkan, betul-betul diboikot oleh masyarakat Mekah pada masa itu. Dan selepas sahaja peristiwa Nabi ni kena boikot, maka lega lah sikit. Kena boikot maka boleh balik jual beli, boleh beli makanan, boleh melangsungkan semualah apa-apa urusan berkaitan dengan masyarakat Mekah pada masa itu. Tak lama kemudian Allah uji pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menarik nyawa orang kanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ayah saudara Nabi, itu Abu Talib. Sedihnya Nabi kerana Abu Talib ataupun ayah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang kanan ataupun tulang belakang Nabi sepanjang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Kerana adanya Abu Talib sehingga kan menyebabkan masyarakat Mekah pada masa itu tak berani nak menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Abu Talib lah tempat Nabi meluahkan perasaan, bercerita, bertanya pendapat, minta bimbingan dan sebagainya, tempat perlindungan. Selang beberapa bulan kemudian, dalam keadaan Nabi ni dalam keadaan masih lagi bersedih dengan kehilangan ayah saudaranya, maka Allah uji lagi Nabi yang kedua, iaitu kematian isteri yang paling Nabi sayang, iaitu Sayyidatuna Khadijah. Sehingga kan para ulama mengatakan tahun itu adalah Ammu Huzni ataupun tahun kesedihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak lama kemudian Allah pun memerintahkanlah malaikat Jibril alaihi salam untuk menjemput Nabi di bumi. Jibril alaihi salam pun turun ke bumi untuk menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diperjalankan pada waktu malam, itu Isra' wal Mi'raj. Jibril alaihi salam turun ke bumi pada ketika itu berupa manusia, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat wujud asal Jibril alaihi salam 2 kali sahaja. Kali pertama di Gua Hira ketika mana Jibril alaihi salam menurunkan ayat Al-Quran yang pertama. Ketika itulah Nabi melihat di ufuk timur dan di ufuk barat keseluruhan sayap Jibril alaihi salam, panjangnya dan besarnya sayap Jibril alaihi salam. Dan kali kedua ketika mana Nabi di-mi'rajkan, diangkat ke langit, maka Jibril alaihi salam berupa dengan wujud aslinya, punya wujud asalnya. Bila sahaja Jibril alaihi salam turun ke bumi, maka sampai ke rumah Nabi. Nabi tengah tidur masa tu. Maka bila Nabi tengah tidur, maka Jibril pun memberitahu Nabi
ya Muhammad, kamu dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada kegembiraan, ada khabar gembira buat kamu. Maka Nabi pun bersiap sebagainya. Maka Jibril pada mula-mulanya Jibril membelah nada Nabi, itu membersihkan dengan air Zam-Zam dan sebagainya. Sehingga para sahabat mengatakan ketika mana berada di kota Madinah, aku melihat di dada Nabi ada satu kesan jahitan, iaitu kesan jahitan atau kesan bedahan yang dibuat oleh Jibril alaihi salam. Bila selesai pembedahan, pembersihan apa semua tu, maka buraq pun sampai. Buraq ni adalah binatang syurga ataupun pengangkutan yang akan ahli syurga naik ketika mana berada dalam syurga. Jadi bila Nabi mula mendekati buraq, maka Nabi nak mendaki buraq. Kata Nabi, ketika mana aku nak mendaki buraq, buraq ni seakan-akan tak nak bagi naik. Macam melompat-lompat, seolah-olah tak nak bagi aku menaikinya. Maka Jibril alaihi salam memegang buraq sambil berkata, wahai buraq, kamu tidak akan pernah ditungani oleh makhluk yang paling mulia, yang lebih mulia daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada masa tu buraq ni masih tak kenal lagi, tak cam lagi muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila buraq dengar sahaja Jibril alaihi salam bagi tahu macam tu, maka dia tersipu malu sambil tundukkan pandangannya, tundukkan kepalanya. Maka Nabi naik dan melangsungkan perjalanan ke kota Baitul Maqdis. Dan kelajuan buraq ni sangat-sangat laju, kerana kelajuan ni adalah sejauh mata memandang. Jauh mana buraq tu tengok, maka tempat itulah akan sampai. Tang mana dia tengok, maka tan itulah dia akan sampai. Laju sangat-sangat buraq ni, dan sehingga kan Nabi ketika mana berada di atas buraq, maka buraq terbang, maka Nabi boleh tengok dengan jelas apa yang berlaku dekat bawah. Maka bila sampai sahaja di kota Baitul Maqdis, itu di Palestin, maka persoalannya para ulama mengatakan kenapa Baitul Maqdis sebagai satu pilihan di tempat solat dan sebagainya. Maka jawab para ulama, Baitul Maqdis ni merupakan satu-satunya jalan nak naik ke langit. Kerana para nabi-nabi yang dulu, para rasul-rasul yang dulu yang mana diberikan keizinan untuk naik ke langit, maka Baitul Maqdis lah antara laluan yang akan pergi ke langit. Maka bila sampai saja di Baitul Maqdis, maka Nabi pun menambat ataupun mengikat buraq pada dinding. Maka Nabi pun masuk ke dalam masjid. Ketika mana Nabi masuk dalam masjid, Nabi melihat kesemua para Nabi dan para Rasul sedang menunggunya. Maka Nabi diminta untuk menjadi imam pada ketika itu. Jadi bila selesai solat dengan para Nabi dan para Rasul, maka Jibril alaihi salam membawa Nabi ke langit. Langit pertama, langit kedua, sampailah langit yang ketujuh. Dan setiap langit itu ditutup rapat ataupun dikunci dan dijaga oleh para malaikat. Bila sahaja Nabi dibawa oleh malaikat Jibril sampai ke langit pertama, maka malaikat yang menjaga langit pertama bertanya, siapakah kamu? Maka Jibril alaihi salam jawab, aku Jibril. Dan malaikat yang menjaga itu tanya, siapakah yang bersama kamu? Ini adalah Muhammad Rasulullah. Adakah dia diundang? Maka jawab Jibril, ya, Nabi SAW diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dapatlah masuk ke langit pertama. Dan dialog tu berlaku ke semua langit pertama sampailah langit yang ketujuh. Lebih kurang saja dialog di antara malaikat Jibril dan penjaga pintu langit tersebut. Bila saja boleh masuk ke langit pertama, maka Nabi SAW melihat satu orang manusia yang tinggi, sangat tinggi, itu 60 hasta. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril AS, siapakah beliau ataupun siapakah itu? Maka kata Jibril AS, itulah Nabi Adam AS. Maka setiap langit tu Nabi bertemu dengan Nabi-Nabi yang terdahulu, ada Nabi Musa dan sebagainya. Maka kata Nabi SAW, tebalnya langit pertama iaitu 500 tahun perjalanan luasnya langit yang pertama. Dan secara ringkasnya, bila Nabi SAW sampai ke langit yang ketujuh, Nabi melihat ada Baitul Maqmur. Yang Baitul Maqmur ni merupakan kiblat bagi para malaikat. Kalau di bumi, kiblat para manusia adalah Kaabah, tapi di langit kiblatnya adalah Baitul Maqmur. Maka Nabi melihat para malaikat sedang bertawaf di Baitul Maqmur. Maka bila Nabi melihat di Baitul Maqmur, malaikat ni sedang tawaf mengelilingi Baitul Maqmur. Dan dalam kalangan malaikat yang sedang tawaf tu, Nabi melihat ada seorang manusia yang sedang bersandar di Baitul Maqmur. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril AS, siapakah pemuda tersebut? Kerana Nabi kata mukanya sama dengan muka aku, wajahnya sama dengan wajah aku. Maka Jibril AS mengatakan itu adalah Nabi Ibrahim AS. Kerana dekat sini kita boleh tengok kenapa Nabi Ibrahim AS hanya bersandar. Kerana para malaikat ni sedang mengerjakan ibadah. Ada yang sujud sepanjang masa, ada yang rokok sepanjang masa, ada yang sedang mengelilingi Baitul Maqmur dan sebagainya. Maka jawab para ulama, bila seseorang tu telah meninggal, bila seseorang tu telah terpisah antara ruh dan jasad, maka tidak ada lagi yang namanya ibadah. Bila kita dah meninggal, maka ibadah untuk kita dah tak ada, dah tak boleh nak buat ibadah. Maka Nabi pun pergilah bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, dan Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, sampaikanlah salam aku kepada umat kamu. Maka selepas daripada itu, Nabi pun terus naik ke Sidratul Muntaha. Dan itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga perkongsian yang sedikit ini dapat memberi manfaat kepada semua. Moga-moga manfaat ini dapat dikongsikan kepada semua orang. Dan terima kasih kepada semua yang sudi tengok daripada awal video sampai hujung video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.